أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-241, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dinan li wujudil aqdari tazhidan laka fiha. Maksudnya, sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerosakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan kau terhadap dunia. Jadi menerusi kalam hikmat yang ke-241 ni, Syekh Ibn Atha ni nak memahamkan kita tentang hakikat duniawiyah dipandang dari sudut tasawufnya, iaitu Syekh menyatakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala telah menjadikan kehidupan duniawi ini sebagai tempat kerosakan, tempat bermacam-macam masalah dan sebagainya, tempat yang berlaku bermacam-macam dugaan, kepayahan, kerosakan. Semua itu berlaku dalam kehidupan duniawiyah kita ini. Maka Syekh Ibn Atha nak memahamkan kita dan menyedarkan kita bahawa semua itu berlaku ada tujuannya, ada hikmahnya kalau dilihat dari sudut tasawufnya, iaitu supaya pautan hati kita, ikatan hati kita terhadap duniawi itu menjadi kurang, atau dalam bahasa lain menzuhudkan hati kita, menjadikan kalbu kita ini yang secara tabiinya cenderung suka kepada kehidupan duniawi ini,
yang penuh dengan daya tarikannya, yang penuh dengan kenikmatannya, yang penuh dengan keindahannya tu, yang memang tabi'i kita ni memang dijadikan cenderung ke situ. Maka dengan kejadian-kejadian yang merupakan kesusahan, kepayahan, musibah, bala bencana yang berlaku di bumi, di dunia ini, kata Syekh Ibn Atta, sebenarnya untuk menzuhudkan kita, menzuhudkan kalbu kita, supaya kalbu kita ini tidak terpengaruh, tidak terperangkap, tidak terikat kuat dengan tarikan ke dunia ini. Yang dengannya insya-Allah manusia ni akan terselamat daripada tipu daya dia. Baik. Untuk kita memahami perkara hikmah ni secara yang lebih baik lagi, pertama sekali kita kena tengok dulu apa sebenarnya yang dikenaki dengan dunia ni. Jadi istilah dunia ni, kalau kita tengok, kita boleh tengok daripada pelbagai sudut lah untuk memahami istilah dunia ni. Kehidupan kita sebelum mati ni, maka dinamakan dunia lah, dari satu segi. Apa-apa saja kehidupan sebelum kiamat, sama ada kiamat besar atau kiamat kecil, maka semua itu dinamakan kehidupan duniawi ya. Kiamat besar, seperti yang kita sedia maklumlah, yang menjadi keyakinan kita sebagai salah satu di antara tiang atau asas kepada iman kita tu, percaya kepada hari kiamat, percaya akan berlakunya hari kemusnahan alam ini, yang akan dimatikan setiap yang hidup, dan akan berlaku kehidupan lain selepas itu, iaitu kehidupan keakhiratan, kehidupan akhirat. Jadi dari segi ini, bila sebut dunia ni, kehidupan yang berlaku sebelum hari akhirat ni, sebelum hari kiamat. Selepas daripada tu, tidak dipanggil kehidupan duniawi lagi, sudah dipanggil kehidupan akhirat. Itu kalau kiamat besar, kehancuran alam ini. Tapi kalau kiamat kecil pula, iaitu kiamat yang berlaku pada diri seseorang itu dengan kematian. Jadi apabila manusia mati ini, sebenarnya dia dikatakan telah terjadi padanya kiamat kecil. Seperti yang dinukilkan, sesiapa yang mati ini faqad qamat qiyamatu. Siapa yang mati ini telah berlakulah kiamat ke atas dirinya, itu dipanggil kiamat kecil. Jadi apa-apa saja kehidupan selepas kiamat ni, sama ada kiamat besar atau kiamat kecil, maka itulah yang dinamakan kehidupan duniawi ya. Untuk kita faham dengan lebih baik. Baik, kemudian perkataan dunia itu sendiri, kalau kita tengok, dia mengandungi beberapa makna. Dia menunjukkan kepada beberapa pengertian yang sesuai dengan ciri dia, tabi'i dia, sifat kepada kehidupan duniawi. Ini kalau kita tengok dari sudut bahasa lah. Ada setengah para ulama ahli bahasa ni, dia kata dunia ni, asal perkataan dia tu daripada adna, dekat, dengan arti apa-apa yang kita perolehi secara segera dalam kehidupan kita ni. Adapun yang jauh itu, iaitu kehidupan akhirat lah. Jadi dunia itu sendiri dinamakan dunia kerana dekat dia. Dekat dengan arti kehidupan semasa kita, yang kita boleh memperolehi segala macam hal-hal ke dunia itu dalam kehidupan kita ni. Adapun hal-hal keakhiratan, syurga dan sebagainya, syurga, neraka dan sebagainya, itu benda yang dikira sebagai jauh dengan arti tak berlaku sekarang. Pada kita belum berlaku, sehinggalah kita sama ada terjadi kiamat besar ke atau kiamat kecil. Satu, dari segi penamaan dia. Yang kedua, kata para ulama bahasa,
Alim-alim ulama dalam bidang bahasa ni ada yang mengatakan bahawa dunia itu daripada asal perkataan dana'ah. Dana'ah ni dia masuk rendah. Rendah mutu dia. Yang ni kehidupan duniawi ni berbanding dengan akhirat sangat rendah mutu dia ni. Bukan tak ada mutu, adalah, tapi nilaian tu sangat rendah. Itu. Jadi dunia ini dinamakan dunia kerana ada makna tu. Makna kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang yang sementara sifatnya, yang akan menghilang, yang akan habis, yang akan kita tinggalkan, dan macam-macam lagi lah. Itu di mana dana rendah mutu dia tu. Demikianlah kalau kita lihat dari aspek ini tentang dunia. Tetapi dari sudut tasawuf, dunia ni dia ada konsep dia sendiri. Dia ada kefahaman dia sendiri. Maka kefahaman inilah yang perlu kita fahami untuk memahami dunia ni. Sebab kita kadang-kadang nak menilai kita ni ahli dunia ke, tak ahli dunia ke, atau kita nak menilai sesuatu ni, hal ini keduniaan ke atau tidak ke, apa ukuran kita nak mengukur dunia tu? Kalau dari segi tadi, apa-apa kehidupan di dunia ini sebelum kiamat ni, sama ada kiamat besar, kiamat kecil, dunia lah. Itu dari segi tu. Tapi dari segi tasawuf, dia ada konsep dia sendiri. Dia ada kefahaman dia sendiri, yang dengannya lah kita boleh jadikan ukuran untuk menentukan keduniaan. Sama kita ni ahli keduniaan atau tidak. Jadi apa ukurannya? Tengok apa yang dijelaskan. Antaranya dijelaskan oleh Al-Ghazali di dalam Al-Arba'in fi Usuluddin. Ada ulasan-ulasan ini dalam kitab itu, dan demikian juga kitab-kitab lain lagi lah. Secara mudahnya dunia ni iaitu apa yang tidak mendatangkan kebaikan akhirat kita, apa yang tidak memberi manfaat dan kebaikan untuk kehidupan akhirat kita, dan menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang ciri ni, sifat ni ada, maka dinamakan keduniaan lah. Yang ni apa yang tidak memberikan manfaat akhirat, bahkan memberikan keburukan dalam kehidupan akhirat kita, dan menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan dunia lah. Sekalipun dalam rupa akhirat. Sekalipun dalam rupa akhirat. Ni kita kena perhati sini. Jadi dalam peristilahan tasawuf, mereka ni menilai kehidupan duniawiyah ni atas cirinya, bukan atas benda. Bukan atas rumah, bukan atas kereta, bukan atas itu, bukan atas pitih, atas mah perak dan sebagainya, bukan. Ukuran dia, apa cirinya dia tak? Mendatangkan manfaat akhirat ke tidak? Atau mendatangkan beban ke akhirat? Mendekatkan diri kita kepada Allah ke tidak? Sekiranya tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan beban untuk kehidupan akhirat kita, dan menjauhkan lagi kita daripada Allah Ta'ala, maka dihukumkan dunia lah, sekalipun dalam rupa akhirat. Baik, macam mana? Kita pergi tengok contoh yang mudah lah. Kekayaan yang kita miliki, dengan rumah, dengan kenderaan, dengan pangkat, dengan harta dan sebagainya lah, yang kita miliki itu, tengok bagaimana semua ini dalam hubungan dengan benda tadi itu. Apakah dia ni mendatangkan manfaat untuk kita di akhirat dan tidak mendatangkan beban kepayaan untuk kita di akhirat nanti? Apakah benda ni boleh mendatangkan kita menjadi lebih lekat dengan Allah Ta'ala? Maka pada waktu itu, sekalipun dalam rupa dunia, dia akan jadi akhirat. Jadi tengok ukurannya. Apa saja yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mendatangkan manfaat akhirat, maka dikira akhirat lah, sekalipun dalam rupa dunia. Adapun sesuatu yang membebankan kita di akhirat, menyusahkan kita di akhirat, menyeksakan kita di akhirat, dan menjauhkan kita dari Allah, maka dunia lah hukum dia. Baik. Jadi kalau begitu, sesuatu perkara itu kita nak nilai dunia atau tidak dunia bukan atas bendanya tu, tapi atas ciri ni ada ke tak. Jadi kita tengok balik kepada harta kekayaan yang kita miliki lah, dengan rumah kita, dengan kenderaan kita,
Ke mana semua ini membawa kita? Sekiranya pemilikan kita itu menjadikan kita memberikan manfaat yang banyak, kita gunakan semua itu tu dengan kegunaan yang dilulus oleh syarak, yang diizinkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Kita gunakan kekayaan kita tu untuk buat kebajikan, membuat apa-apa saja yang mendatangkan pahala di akhirat. Kemudian dengan amalan-amalan itu, hati kita menjadi lebih faham tentang Allah, lebih dekat, lebih mesra, lebih kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuatu itu tu dikira sebagai akhirat. Sekalipun dalam rupa dunia, dalam rupa harta kekayaan, dalam rupa mah perak, dalam rupa kereta dan macam-macam. Tapi semua itu tu ternyata kita dapat manfaatkan dia. Kita dapat dengan harta-harta itu kita dapat melaksanakan kewajipan kita terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, masyarakat kita. Dengan harta itu kita dapat laksanakan perintah-perintah agama, perintah berzakat, perintah haji dan sebagainya. Semua itu memerlukan semua ini. Kemudian dengan harta ini, dengan semua ini kita gunakan dia dalam rangka pengabdian diri kita kepada Allah, membudiah, lalu hati kita menjadi semakin kuat ikatannya dengan Allah, maka dia akan jadi akhirat lah, sekalipun rupa kekayaan, rupa dunia. Maka demikianlah terbalik. Sebaliknya, apa saja yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mudarat, bebanan, dan menjauhkan kita kepada Allah, maka hukumnya itu adalah hukum dunia lah, sekalipun dalam rupa akhirat. Kita telah membelanjakan sejumlah harta yang besar untuk satu-satu tujuan kebaikan, buat sekolah ke, buat apa saja untuk kebaikan orang ramai. Tapi niat kita tidak lain kecuali untuk dapat sanjungan, kecuali untuk dapat kemegahan, supaya namanya itu diingat sampai bila-bila, supaya disanjung, dipuja oleh orang. Jadi perbuatan kita yang zahirnya nampak macam sedekah, nampak macam infak, sudah bertukar menjadi dunia. Kenapa? Kerana perbuatan kita itu akan mengundang, akan membawa kecelakaan pada kita. Apa yang kita buat itu bukan kerana tujuan yang baik, tujuan yang dilarang oleh syarak, maka sudah tentu benda itu dikira sebagai salah dan dosa, maka akan tinggalkan beban di akhirat. Dan hati kita semakin jauh hubungannya dengan Allah kerana ketidakikhlasan kita itu dalam beramal. Maka semua ini akan dihukumkan sebagai dunia, sekalipun dalam rupa akhirat. Maka demikianlah sudut pandang tasawuf tentang dunia, tentang hal-hal keduniaan. Jadi mereka telah memberikan kita satu pedoman untuk menilai sesuatu itu sama ada duniawi atau tidak. Bukan pada bendanya, tapi pada konsepnya, pada hubungan dengan kita ni. Maka demikianlah kita dapat melihat penjelasan ini diberikan oleh ulama-ulama tasawuf. Baik, jadi sekarang, maka sebab itu kita tengok, berasaskan kepada inilah kita tengok dalil-dalil yang menyebut tentang dunia ini berbagai-bagai ragam. Ada kalanya ragam yang positif, ada kalanya dalam bentuk yang negatif. Kenapa terjadi demikian? Dua-duanya itu kita akan tengok sebagian contohnya itu datang daripada sumber yang sama, datang daripada hadis Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Sebahagian dalil itu memberi gambaran yang sangat negatif tentang dunia. Tapi terdapat juga dalil-dalil yang memberi gambaran yang positif terhadap dunia ni. Kenapa jadi terbalik gini ni? Positif se, negatif se. Maka sebab apa? Kerana konsep dunia yang nak diberitahu kepada kita ini adalah sesuai seperti yang disebut oleh ulama tasawuf tadi tu. Nak tentu dunia tak dunia itu bukan atas benda tu, tapi atas keadaannya. Maka di sinilah kita akan temui dalil-dalil yang memberikan gambaran yang agak berat terhadap dunia. Antaranya ad-dunya jifah wa talibuha kilabu. Dunia ni bangkai. Dia umpamakan macam bangkai. Maka orang-orang yang mengejarnya itu adalah kelompok-kelompok binatang yang dinamakan anjing-anjing. Orang kejar ke dia tu. Dengan arti orang yang dahagi duk kejar benda tu manusia yang sifatnya merupakan sifat-sifat kebinatangan. Inilah yang akan kejar benda-benda macam tu. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada semua ini. Kita pun takut juga nak baca hadis ni.
Dia bimbang kita kata kita hero sekali duk cari benda ni. Nauzubillah. Hari ni boleh jadi macam-macam. Sama hari ni boleh jadi macam-macam. Nabi peringat dah kepada kita. Yaquluna biqauli khairil bariyah walaysa minhu fi syai'. Ya, walaysa minhu fi syai'. Mereka berbicara menggunakan kata-kata sebaik-baik manusia, Al-Quran dan hadis, tapi hakikat sebenar dia pun tak pakai apa dia sebut. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada semua ini. Sebab tu saya nak sebut pun, kita pun rasa bimbang juga. Dunia ni bangkai. Jangan-jangan tanya kita susah, orang senang. Kita pakailah hadis ni. Dunia tu bangkai, orang tukar kerja tu adalah anjing. Tanya kita senang, kita lupa hadis ni. Kita tukar cari pula. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat ni. Jadi itu salah satu dalil. Kemudian kita tengok dalil-dalil lain pula, ada yang bersifat positif. Ni'mal malu, sebaik-baik harta yang baik itu li rajuli soleh. Sebaik-baik harta itu adalah yang dimiliki oleh seseorang yang soleh sifatnya. Jadi riwayat ni atau dalil ni nak menyatakan, memberitahu kepada kita ada kebaikan. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Artinya harta ni boleh jadi buruk, boleh jadi baik. Dah kurang jadi buruk, jadi baik ke mana? Tengok siapa memiliki dia. Sekiranya pemiliknya tu memanfaatkan harta yang mendatangkan manfaat akhirat, mendatangkan kelebihan akhirat, mendatangkan ganjaran Allah di sisi Allah di akhirat nanti. Kemudian dengan harta inilah dipergunakan dalam apa-apa yang dalam melakukan sesuatu yang mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, maka itu akan jadi baik. Jadi ukuran baik dan baik itu tengok siapa pemilik dia. Tapi kalau pemiliknya ni menyalahgunakan dia, menggunakannya pada jalan-jalan yang salah, mendatangkan beban akhirat dan menjauhkan dirinya daripada Allah Ta'ala, maka inilah dunia yang buruk. Maka dalil-dalil ini menguatkan apa yang disebut oleh ahli tasawuf tadi tu, bahawa dunia bukan atas benda, tapi atas nilai dia. Sesuatu yang dipandang orang sebagai dunia boleh jadi akhirat. Dan demikianlah sebaliknya, sesuatu yang dipandang akhirat oleh orang ramai rupanya jadi dunia pada seseorang. Boleh jadi berlaku. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang-orang yang mengambil manfaat dengan dunia yang kita miliki, yang mendekatkan diri kepadanya. Jadi sekarang itu dari satu sudut yang perlu kita faham. Kemudian ada selagi yang saya nak beritahu tentang tabi'i kepada kehidupan duniawi ini. Tabi'i dia nak sesuaikan dengan apa yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' ni. Apa tabi'i duniawi ini? Memang kehidupan duniawi ini menarik perhatian, menarik kita mempunyai daya tarikan yang tinggi, mempunyai kenikmatan, kesukaan yang menjadikan tabi'i manusia ni, hati manusia memang cenderung ke dia. Dan itu dugaan Allah. Ini ujian Allah Ta'ala untuk kita semualah. Tapi itu ciri dia. Dalam riwayat ada disebut ad-dunya hulwatun khadira. Nabi sebut dengan jelas. Dunia ni, hulwah ni dengan mana penuh kenikmatan, banyak kesenangan, kenikmatan, kesukaan. Khadirah pula bagi juga menghijau, menarik perhatian, sedap tengok, menarik perhatian kita, penuh kesukaan, penuh kenikmatan, penuh dengan cita rasa yang macam-macam, kemudian menarik perhatian kita. Itu ciri dia yang Nabi beritahu. Jadi selain daripada semua itu tu, dunia juga tempat berlaku bermacam-macam dugaan dan kepayahan. Di sebalik kemanisan dia tu, di sebalik daya tarikan dia tu, banyak juga kecelakaannya, banyak juga musibahnya, penyakitnya lah, kesusahan lah, penderitaan lah, macam-macam lah. Berlaku dari aspek perekonomian, dari aspek keselamatan, macam-macam berlaku yang mendatangkan kesusahan kepada manusia ni.
bala bencana, musibah, macam-macam hal lah boleh berlaku. Itu juga berlaku pada dunia. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' nak ajak kita merenungi hikmah. Allah Ta'ala jadikan dunia ini banyak berlaku hal-hal yang menggoncangkan ni, hal-hal kesusahan dan kepayahan ini. Apa sebenarnya di sebalik semua ni? Kita ni bila kita faham tentang sesuatu, maka kita ada pedoman, maka menjadi pedoman bagi kita ni. Tapi kalau kita tidak ada pedoman ni, kita akan sesak dalam menghadapi perkara itu. Bila hidup kita ni ditakdirkan penuh kesusahan, penuh kepayahan, penuh dugaan, akhir sekali kita rasa kita ni orang yang ada nasib baik lah. Sedih semua kita ni, malang semua kita ni, malang lah, ada nasib baik lah, itu macam-macam. Tapi tasawuf nak memahamkan kita suatu perkara yang mana kalau kefahaman ini dapat kita terima dengan baik, dapat kita tengok dengan baik, dia menjadi pedoman kepada kita sekiranya kita ditakdirkan berada dalam keadaan seperti itu. Maka kata Syekh Ibn Atta' bahawa Allah Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat kepada aghyar. Aghyar ni tempat kepada sesuatu yang dikatakan selain Allah lah, dengan bermacam-macam perkaranya, bermacam-macam keadaannya, bermacam-macam kejadiannya. Kemudian dunia juga tempat adanya kekeruhan. Keruh tu dengan erti tempat musibah lah, tempat kejadian musibah, bala bencana, kesusahan, kepayahan. Di dunia juga tempat dia. Apa hikmah semua ni, kejadian-kejadian ni? Kata Syekh Ibn Atta' yang memandangnya dari sudut sufinya tu, semua tu sebenarnya nak menjadikan tujuannya, hikmahnya supaya hati kita ini menjadi lebih zuhud, supaya hati kita ni tidak kuat terikat dengan dunia yang memang ciri dia tu, sifat dia tu menarik perhatian kita, menjadikan kita gila ke dia, menjadikan kita tak asyik ke dia, menjadikan kita akan terpaut kuat dengan dia. Maka bila terjadi musibah kepayahan itu membantu untuk menzuhudkan kalbu kita, membantu kita untuk menjadikan, untuk meleraikan ataupun kata orang nak keraklah ikatan-ikatan dunia yang kuat dalam kalbu kita ni. Bila kita mempunyai keinginan, kemahuan yang kuat, tiba-tiba berlaku sesuatu yang kita tidak ingini. Kita orang jenis gila pakar, tiba-tiba jatuh pakar, ataupun turun pakar, tak boleh pakar. Jadi semua itu menjadikan kita ni, membantu kita untuk kita lupakan apa yang menjadi kemahuan kita selama ni. Kita orang yang memiliki kekayaan, kesenangan dan ikatan hati kalbu kita memang kuatlah terhadap benda tu. Tiba-tiba dijadikan sebahagian kesenangan dan kekayaan kita itu tidak lagi jadi milik kita atau menghilang atau sebagainya. Maka dia membantu untuk meleraikan ikatan-ikatan kemahuan kita tu yang kuat tadi tu, membantu. Itu maksudnya Syekh Ibn Atta'. Jadi terjadinya hal-hal yang bersifat negatif dalam kehidupan dunia ni yang berupa kesusahan, kepayahan, dari sudut pandang tasawufnya ada hikmah dia, supaya kalbu kita ni tidak terikat kuat dengan dunia. Sebab apa? Sebab apabila kalbu seseorang ini terikat kuat dengan dunia, maka itulah punca segala masalah dan kejahatan yang akan manusia lakukan. Seperti yang disebut dalam riwayat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Gilakan dunia ni, kemahuan yang tinggi terhadap dunia ni, itulah kepala, itulah ibu kepala haliang panggil, kepala haliang yang mendorong manusia terlibat dengan perbuatan-perbuatan buruk dan kejahatan, berpunca daripada tarikan-tarikan itu. Jadi kalau manusia dapat membebaskan kalbu dia daripada pengaruh semua itu, insya-Allah dia akan jauh daripada perkara-perkara buruk itu yang puncanya datang daripada perkara itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, nescaya Allah suka atau kasih kepadamu. Uzhud fid dunya yuhibbukallah.
hendaklah kamu bersikap zuhud terhadap dunia, yakni hatimu tidak terikat kuat dengannya. Bukan bererti tidak memiliki, bukan bererti apa-apa kedana, tu jangan salah faham. Zuhud dalam istilah Islam bukan bererti miskin, bukan bererti apa-apa kedana. Tapi orang yang memiliki dan memanfaatkan dunia dalam keadaan dunia tidak menjadikan dia sebagai hamba terhadapnya. Itulah. Jadi Nabi bersabda, hendaklah kamu, di sini diterjemah, jauhkan dirimu, yakni berzuhudlah dari tipu daya dunia ni. Hendaklah kamu bersikap zuhud terhadap dunia. Kesan dia apa benda? Nescaya Allah suka atau kasih kepadamu. Apabila kalbu kita ni tidak terikat kuat dengan hal-hal keduniaan, maka sudah tentu ikatan dia dengan Allah menjadi lebih kuat. Maka sekiranya demikian, maka orang ini akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, yakni bersikap zuhudlah terhadap pemilikan yang dimiliki oleh manusia lain. Nescaya disukai orang akan suka kepada kita. Yani kalau kita bersikap zuhud terhadap pemilikan yang dimiliki oleh orang, maksudnya apa-apa rezeki yang orang dapat kita tak seliur pun. Sikap kita itu, kata Nabi, mendatangkan suatu keadaan orang akan suka kita. Orang tak suka kita ni kerana dia rasa kita ni nak rebuh dia. Memanglah. Yang jadi balas tu kerana pemilikan orang kita cekelang sama. Tengok tak bersedak sama. Jadi orang pun baca, ni bahaya orang ni. Orang yang ada keinginan juga nak dapat. Bila nak dapat tu dia cari akal macam-macam lah. Cari lakah dia panjang lah. Buat gini lah, buat gini. Kerana dia nak juga benda tu. Orang ni pun tengok orang ni nak berebut ni, dia pun cari jalan jugalah supaya jangan boleh orang juga. Jadi timbullah masalah. Timbul perbalahan, timbul permusuhan, timbul kebencian, timbul hasad dengki dan macam-macam lagi lah punca daripada itu. Maka kata Nabi, bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Orang dapat bahagian dia, biar dia lah dapat bahagian dia dah. Itu sudah ada takdirnya, sudah ada taksimnya. Terimalah seada-adanya apa yang kita dapat. Carilah, tak ada masalah. Tapi biarlah ada pedoman dalam pencarian kita tu. Aspek zahirnya atau aspek batinnya. Aspek zahirnya panduan syarak lah. Aspek batinnya suluhan kalbu kita tu sentiasa pandang kepada takdir Allah, pada pemberian Allah, taksim Allah. Ada bahagian kita dapatlah. Tak ada bahagian kita jangan haraplah ke mana-mana pun. Biar ada dua suluhan tu, maka perjalanannya akan jadi lurus. Tapi kalau tidak ada dua suluhan ni, maka banyaklah masalah dalam kehidupan kita. Banyaklah halnya. Dan hubungan kita dengan Allah pun akan menjadi semakin jauh dalam keadaan itu. Jadi Nabi berpesan bersikap zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia itu. Nescaya orang akan suka kamu. Bila kita dah nak, tak pandang pun orang, tak ada pun keinginan, tak ada asal rezeki ke orang, insya-Allah akan disukai. Tapi ada orang tak suka pun, waktu dah nak lari dah, lumrah alam dah tu. Tapi ghalibnya akan disukai. Sekalipun tetap akan ada orang tak suka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebaik-baik makhluk, tetap ada orang tak suka ke dia. Seluruh dunia orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan, orang-orang Mekah tak berahi ke dia, memusuhi dia. Tetap ada, ini sunnatullah, lumrah alam. Tapi secara umumnya sikap itu mendatangkan keadaan orang akan suka kepada dia pada dasarnya. Imam Ali radhiyallahu anhu menulis surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia ini bagaikan ular licin. Sayyidina Ali dia tulis pesan kepada Salman. Dua-dua ni merupakan tokoh sahabat belakalah. Bagaikan ular licin. Ular licin pegangannya, namun membunuh bisanya, yakni racunnya. Jadi Sayyidina Ali memberi tamsilan.
Tamsilah ni sebenarnya sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Kita akan mudah terkesan dengannya. Bila dia beritahu tamsilah tu, cepat melekat pada fikiran kita dan meninggalkan kesan zauk, kita terasa kesan-kesannya tu. Jadi Sayyidina Ali ni dalam tulisan dia kepada Salman memberi tamsilah ni, dunia ni macam ular licin. Sudah dah ada licin, dah belik-belik sekali. Belik-belik sekali. Belik lagi lah, licin lagi lah. Tetapi sekalipun dalam keadaan gitu, bisa dia tu sangat berbahaya. Nak pegang tak mudah. Tak mudah nak pegang, licin. Belik, licin, macam-macam. Tak mudah juga nak cari. Tapi dalam pencarian kita tu dah kena patut sekali, berat juga. Itulah Sayyidina Ali beri tamsilah. Licin nak cari tak mudah. Tapi kena patut dia, bisa. Itu yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Ali dalam memberikan perumpamaan terhadap hal-hal keduniaan ini. Kerana itu, abaikanlah, yakni berpalinglah daripadanya. Yakni jangan berikan tumpuan sepenuhnya kepada hal-hal keduniaan. Berpaling dengan ertimu jangan pandanglah, jangan berpautlah. Bukan berarti tohuk, bukan berarti buang, bukan berarti tidak memiliki, tapi kalbu kita ni jangan paut kuat situ. Itu yang dianjurkan. Abaikanlah, yakni berpalinglah daripadanya dan dari apa yang mengagungkan kau. Demikian juga disuruh supaya memalingkan perhatian daripada hal-hal keduniaan tadi dan apa saja yang boleh mendatangkan kesombongan pada diri kita ni. Sebab ghalibnya manusia ni dia akan berbangga dengan habuan duniawi dia. Orang yang kaya bangga dengan kekayaan dia. Orang yang berkedudukan, berpangkat, bangga dengan pangkat kedudukan dia. Ghalibnya manusia akan bangga dengan benda-benda tu. Tapi pesan Sayyidina Ali, jauhi, hindari, palingkan tumpuan hatimu daripada semua itu. Memalingkan pandangan hati kita daripada semua itu, itulah yang dinamakan zuhud dalam istilah tasawuf. Jadi sebab itu jangan dipahami zuhud dengan erti apa kedana. Jangan disamakan zuhud dengan kemiskinan. Itu adalah dua benda yang berbeza. Tapi orang kata, dah boleh ke kita dah suka ke dunia, dunia duduk tangan kita? Apa tak boleh? Dua benda yang berbeza. Tangan, bahagian tangan. Kalbu kita, bahagian kalbu. Jadi benda tu boleh diwujudkan dalam keadaan kita memiliki sesuatu, tapi kalbu kita tidak terpengaruh dengannya. Dua elemen yang berbeza. Pemilikan tu tangan kita, milik kita. Kalbu kita tu hal lain. Jadi boleh berlaku orang memiliki sesuatu tapi kalbunya tidak terpengaruh dengannya. Dan boleh juga berlaku seseorang tu tidak memiliki apa-apa tapi kalbunya jadi tamak, penuh dengan tamak. Boleh jadi. Barang tak ada dengan dia tapi keinginan tu penuh dalam kalbu dia. Boleh berlaku. Demikianlah terbaliknya. Pemilikannya sangat banyak, kaya raya, tapi dia sendiri tidak terpengaruh dengan pemilikannya. Jadi boleh berlaku dua keadaan ini. Dalam bahasa mudah, jangan cepat-cepat kita tengok apabila sebut kekayaan je, ni dak zuhud atau ahli dunia lah. Atau terbaliknya, tengok miskin apa kerana ke, inilah zuhud, inilah orang. Tak semestinya lagi, tapi boleh jadi. Boleh jadi, tapi tidak semestinya. Baik kerana sedikitnya yang dapat kau bawa sebagai bekal. Sebab apa pesan Sayyidina Ali supaya jangan berikan tumpuan, yakni dalam bentuk jangan berikan meletakkan kemahuan, ingatan kuat terhadapnya itu. Sebab apa? Kerana sedikitnya yang dapat kau bawa sebagai bekal. Yakni dunia-dunia ni tak banyak yang kita dapat gunakan dia untuk sebagai bekalan.
Yelah, kalau kita sedia maklumlah, bila kita matinya, harta kita tu kain lah, boleh awak alik ni, awak masuk dalam tu, lain tak ada lah, kain je. Itu je, antara harta banyak-banyak kain. Baik. Dan jangan risau terhadapnya, kerana kau yakin akan berpisah daripadanya. Maka demikian juga, jangan berkecil hati, jangan risau, jangan bimbang, jangan rusing tentang keduniaan ni, dalam hal-hal keduniaan ni. Sebab apa? Kerana setiap orang pasti yakin bahawa akan berpisah, akan terpisah daripada semua itu. Tak ada orang ragu bahawa dia akan mati. Di dalam Al-Quran disebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang kematian, al-yakin. Jadi kematian ini dalam tafsiran ayat ni, al-yakin dengan makna kematian. Tapi apa kaitan al-yakin dengan kematian? Ini salah satunya kerana kematian itu tak ada orang ragu. Semua orang akan mati. Tanyalah orang cerdik ke, orang bodoh ke, orang ngaji universiti ke, ngaji pondok ke, ngaji sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, tak ada orang ragu hakikat mati ni. Semua orang percaya mereka. Yakin. Diyakini oleh semua orang. Sama ada dia beriman ke, tak beriman ke, tak ada orang soal dalam aspek ni, aspek mati ni. Jadi kata Sayyidina Ali, jangan risau terhadap dunia ni, jangan bimbanglah hal-hal keduniaan. Apa-apa saja yang berlaku dalam kehidupan keduniaan ni, janganlah sampai ke tahap mengganggu kalbu kita, mengganggu keyakinan kita, sehingga kita tidak dapat menupurkan perhatian beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepadanya, kerana rusing kita ni terhadap urusan dunia ni. Jangan sampai begitu. Sebab apa? Kerana kita yakin bahawa pasti kita akhir sekali kita akan terpisah daripadanya. Pasti. Lebih-lebih lagi berita hari ni sebut semua berita lah, tahun 2023 ni tahun musibah, tahun ekonomi tak molek, macam-macam. Jadi kalau kita tak ada pedoman ni dengar berita, bukan kejadian lagi, tak berlaku lagi, dengar berita pun sering ada. Dengar berita pun lemah semangat dah. Lembek dah padang dah. Tak berlaku lagi, tak tahu cerita lah kita ni. Jadi kalau kita ada pedoman ni, peganglah. Apa-apa yang berlaku pun memang kehendak dia dah, takdir dia. Susah senang pun memang itu tabi'i dia dah. Nak kata apa dah? Cuma kita cari jalan lah. Kalau susah, jangan jadi susah. Cari jalan. Tapi sejauh mana berhasil, pandang pada takdirnya, pandang pada ketetapannya itu. Jadi kalau kita ada pedoman ni, insya-Allah perjalanan kita tu lurus. Kehidupan kita ni senang ke susah ke, itu memang hidup dia dah, lumrah dia dah. Tinggal lagi kita ni jangan susah seperti susahnya kehidupan. Kalau susah nak kata apa dah. Tapi kalau kita pun susah juga, kehidupan dah susah, kita juga susah, penyakit dua penyakit boleh. Tapi kalau kita dapat bertahan, kesusahan tu dah enak elok dah, tetap akan berlaku, tapi kita tetap tenteram. Mana kita nak dari dulu tu. Inilah pedoman yang diberitahu oleh Syekh Ibn Atta untuk kita ni sebenarnya menghadapi kehidupan kita juga. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.